Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera anak-anak. Selamat berjumpa lagi. Okay, so pada hari ini kita akan sambung bab 1 nombor nisbah. Kita dah lihat 1.1 dan 1.2. So pada hari ini kita akan lihat 1.3 pecahan positif dan pecahan negatif. Okay, so kita mulakan ya. 1.3 pecahan positif dan pecahan negatif. Jadi yang pertama ya anak-anak, bagaimana kita nak mewakilkan pecahan positif dan pecahan negatif ni pada garis nombor. Jadi standard pembelajaran kita yang pertama ataupun pada kali ini mewakilkan pecahan positif dan pecahan negatif pada garis nombor. Okey, aktiviti penerokan 6 ya. Tujuan adalah meneroka perwakilan pecahan positif dan pecahan negatif pada garis nombor. So, anak-anak boleh baca arahan. Okey, seperti biasa anak-anak. Buka folder yang kita boleh muat turun pada muka surat ini di dalam buku teks. Okey. Jadi, kalau anak-anak muat turun, anak-anak akan dapat gambar ni lah. Okey. So, saya nak anak-anak cuba baca arahan daripada 1 sampai 5. Okey. So, nombor 1, buka fail pecahan garis nombor dalam format GeoGebra ni. Okey. Seret panggalosor, pengangka dan penyebut untuk menyatakan suatu pecahan. Okey, ketiga, klik pada butang tukar tanda untuk penukaran antara positif dan negatif. Keempat, kita perlu perhatikan kedudukan pecahan yang dinyatakan pada garis nombor. Dan yang kelima, kita bincangkan kaedah menentukan kedudukan suatu pecahan pada garis nombor. Okey, so saya nak anak-anak cuba ya. Jadi ini adalah kesimpulan yang kita patut dapatlah. Okey, so perwakilan pecahan pada garis nombor sama je sebenarnya dengan integer ya. Jadi pecahan positif ialah pecahan yang lebih besar daripada sifar, manakala pecahan negatif ialah pecahan yang kurang daripada sifar. Okey, so yang kawasan merah ni adalah yang negatif lah. Yang biru ni adalah kawasan yang positif. Manakala sifar seperti biasa, ini adalah neutral. Okey. Jadi kalau negatif 1/2 bermaksud kurang 1/2 daripada kosong lah. Negatif 1/2 bermaksud kurang 1/2 daripada kosong. Jadi anak kena tahulah negatif 1/2 dengan negatif 1/2 mana lebih jauh daripada kosong. Ingat ya, kalau makin jauh daripada kosong, nilai dia makin kecil. Okey, maksudnya kalau dia ke kiri lah. Okey, kalau ke kiri dari kosong dan dia makin jauh daripada kosong, nilai dia makin kecil. Tapi kalau dia ke kanan dan dia makin jauh daripada kosong, nilai dia makin besar. Okey. Makin besar. Okey. Kita tukarlah warna ya. So, kalau ke sini, ke kiri, makin jauh. Okey, dari sifar, nilai dia akan makin kecil. Okey. So, kita teruskan ya. Okey, wakilkan pecahan yang berikut pada garis nombor. So, kalau anak-anak perhatikan, okey. Okey, ini 1/2, 1/4, negatif 3/4, negatif 1/2. Kalau anak-anak tengok ya, jangan lupalah ni. Kalau kita ada A per B, A ni kita panggil sebagai apa? Pengangka. Manakala yang di bawah ni kita panggil sebagai penyebut. Okey, jadi penyebut dia makin tidak sama ya. Ada 2, ada 4. Pengangka seperti biasalah berlainan nilai. Jadi untuk memudahkan kita untuk wakilkan pecahan yang dinyatakan tu pada garis nombor, yang pertama kita kena samakan penyebut dulu. Dah sama penyebut baru senang. Okey. Alright. Jadi anak-anak, okey, so ini dia terus dah buat penyelesaian dia. Okey. Jadi cikgu tolong kamu. Okey, 1/2 ya. Kalau kita tengok kita samakan penyebut dia. Kalau bawah dia ada 2 dengan 4 kan. Jadi kalau 2 ni kita darab 4. Okey, so dia akan dapat 1/8. Yang 1/4 ni pula kita darab 2 sebab kita nak samakan penyebut. Jadi 2/8.
Kemudian negatif 3/4 darab 2 lah. Ya. So, negatif 6/8. Manakala negatif 1/2 darab 4. Okey. Atas bawah darab bawah lah ya. Darab 4. Cikgu padam ni kan salah faham pula. Okey. Okey, so dapat negatif 4/8. Okey. Jadi negatif 3/8 ni tadi dia bersamaan dengan negatif 3/4, negatif 6/8. Okey, negatif setengah ni tadi sama dengan negatif 4/8. So antara negatif 6/8 dengan negatif 4/8, jadi mestilah negatif 4/8 dulu baru negatif 6/8. Okey, so 1/4 nilai dia tadi apa? 2/8. 1/2 nilai dia tadi 1/8. Okey. Sorry, cikgu salah ya. So sini sepatutnya 4. Maafkan cikgu. Sebaik cikgu perasan betul macam pelik ya. Alright, jadi itu sebab 4/8 dekat sini, 2/8 dekat sini. Sebab cikgu dah cakap tadi kan, kalau dia ke kiri, makin besar dia makin jauh daripada kosong dan nilai dia sebenarnya makin kecil. Jadi antara negatif 6/8 dengan negatif 4/8 mesti negatif 6/8 jauh daripada sifar. Jadi that's why negatif 6/8 kat sini. Negatif 4/8 kat sini. Kalau dia ke kanan pula, makin jauh, makin besar nilai dia. Jadi that's why dia start dengan 2, kemudian 4. Okey. Jadi samakan penyebut anak-anak. Kalau pecahan ni kena samakan penyebut dia dulu, baru mudah kita nak letak dia di atas satu garis nombor. Okey, so tip Bestari. Pecahan positif berada di sebelah kanan sifar lah macam integer sebelum ni. Integer positif sebelah kanan sifar Manakala pecahan negatif berada di sebelah kiri sifar, sama macam integer. Okey, kita teruskan. Okey, latih diri 1/3 wakilkan pecahan yang berikut pada garis nombor. Okey, macam cikgu cakap tadi lah. Kamu sepatutnya katakan A, kamu kena samakan penyebut. Alright, jadi 1/10 ni saya rasa dah okey. Negatif 3/5 ni darab 2 kot. Okey, so dapat negatif 6/10. Okey, kita pastikan bawah dia sama negatif 3/5. Ni boleh darab 2 sebab bawah darab 2 dapat 10. Okey. Alamak, cikgu dah ulang dah. Tak apa, cikgu padam. Maaf ya. Terlampau excited. 1/2. Okey, darab 5. So dapat 5/10. Negatif 1/5. So darab 2. So negatif 2/10. Okey, jadi kalau cikgu buat satu garis nombor, maaflah cikgu tak guna pembaris, kamu nanti guna pembaris. Cikgu letak neutral dia awal-awal. Okey, dan ingat anak panah dia mesti ke kanan. Okey, ke kiri pun boleh, tapi mesti dua-dualah dia tak adanya ke kiri saja. Tapi basically dia menuju ke kanan dah sebab makin daripada kecil ke besar. Okey, jadi kita ambil yang positif. Saya ada dua 1/10 dengan 5/10. So agak-agak mana dulu kan? Mesti kalau ini nombor positif dia mesti ke kanan sifar. Jadi bila dia ke kanan sifar dia mesti bermula dengan nombor yang kecil dulu. So 1/10 diikuti dengan 5/10 lah. Okey. Ataupun dalam soalan ni kita ambil nombor asal dia 1/2. Kita tukarkan penyebut tu supaya mudah So kita tahu 5/10 kat sini, sini 5/10, tapi nombor asal dia adalah 1/2. Jadi cikgu letak nombor asal kat bawah lah. Okey, sebenarnya kita letak satu je letak nombor asal lah cikgu. Yang sebelah sini kita gunakan cikgu dah terpadam ni. Okey. So yang sebelah sana tadi cikgu gunakan supaya kamu dapat susun dia dengan elok. Okey. So kamu cuba bahagian B tadi, yang bahagian B. Boleh Okey. Alright, next, bagaimana anda membanding dan menyusun pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib. Okey, dua atau lebih pecahan boleh dibanding nilainya dengan menyamakan penyebut dulu. Macam cikgu cakap tadi lah. Kemudian pecahan itu boleh
disusunlah ikut tertib menaik atau tertib menurun. So, standard pembelajaran membanding dan menyusun pecahan positif, pecahan negatif mengikut tertib. Okey, so macam cikgu cakap tadi, ya, penyebut yang bawah ni semua kena samakan. Jadi tengok macam mana dia tukarkan daripada atas ke bawah. Kalau kamu tengok, atas tu ada penyebut 8, 4 ada 2 kan. Tapi bila dah ditukar ke bawah, semua dah sama dengan 8 semua. Okey, jadi apabila kita susun senanglah. Okey, so sini neutral. Tengok ya, 1/8. 1/8 di sebelah kanan kan. So sini. Ada lagi tak yang positif? Ada 4/8. Jadi 4/8 sini. Ataupun nombor sebenar dalam kotak 1/2. Okey, next. Kita tengok yang positif. Okey, yang negatif pula. Positif dah settle ya. So negatif 6/8. So yang paling dekat apa? Negatif 3/8 ni. Diikuti dengan negatif 6/8 ni. Okey, negatif 3/4 nombor sebenar dia. Okey, kemudian negatif 2/8 dengan negatif 1/5/8 negatif 1/2/8. Jadi negatif 2/1/8 dulu kan. Ataupun ini nombor sebenar dia. Okey, dan yang terakhir barulah ini. Ini paling jauh daripada sifar. Okey. Jadi anak-anak macam itulah kita susun daripada tertib menaik. Tertib menaik maksudnya daripada kecil sebelah sini ke besar sebelah kanan. Boleh ya? Okey, so itu pada garis nombor So anak-anak kena buat kesimpulan lah. Maka pecahan disusun mengikut tertib menaik. Tengok daripada sini apa? Negatif 1/5/8. Negatif, kita ambil nombor asal dia. Negatif 1/4. Negatif 3/4. Okey, negatif 3/8. 1/8 dan 1/2. Okey, kena tulis balik lah. Alright, next. So ini anak-anak kena buat latihan lah ya. So cikgu kasih masa, anak-anak boleh pause video ni, try ya. Mungkin 10 minit, 15 minit, kemudian cek dengan jawapan buku teks. Kamu boleh try lah buat di dalam kertas ataupun dalam buku tulis masing-masing. Dan kalau ada masalah boleh bincang dengan guru subjek kamu ataupun dengan rakan-rakan. Try ya anak-anak. Kalau dah siap, dah semak jawapan semua betul, proceed dengan seterusnya lah. Boleh teruskan video cikgu ni. Kalau salah, buat pembetulan lah sampai okey semua, baru pergi kepada video cikgu ataupun sambung video cikgu ni. Okay. Alright, next. Bagaimana kita membuat operasi pengiraan lah kali ni ya. Gabungan operasi pecahan positif dan negatif, tambah tolak darab bahagi dia lah. Okay, so standard pembelajaran. Okay, kita membuat pengiraan tadi. Okay, bagi operasi tambah tolak darab bahagi ya untuk pecahan. Okay, so contoh 11 ya. Kita ada darab, kita ada tolak. Ingat, kita dah belajar dalam integer. Mula-mula kena selesaikan dalam kurungan. Kan, nombor 2 darab bahagi. Dan nombor 3 tambah tolak. Saya tolak cikgu macam tu pula ya. Cikgu betul kan? Tambah tolak. Okey. Jadi dalam kes ini kita ada darab, kita ada kurungan. Jadi selesaikan dalam kurungan. So anak-anak kena ingat baliklah, dah belajar kan di sekolah rendah dulu ya. Bila nak menolak atau menambah pecahan, kena samakan penyebut Jadi ini 2/5, 5/6, samakan penyebut, bawah jadi 30 lah. So 2 darab 6, 5 darab 6, 5 darab 5, 6 darab 5. So 12 tolak 25/30. Okey, yang ini nombor bercampur, jadikan pecahan tak wajar lah ya. So ingat tak? 1, 2/3 macam mana nak jadikan pecahan tak wajar? 3 darab 1 tambah 2 kan? 3 darab 1, 3 tambah 2 dapat 5. So bawah dia tetap 3. So 5/3. Okey, so yang ini selesaikan. So dapat ini. Okey. Negatif 13/30. Jadi oleh kerana dia darab, ingat kalau pecahan darab, atas darab atas, bawah darab bawah, ataupun kamu boleh potong atas bawah tu. Okey. Jadi bila selesaikan, ingat jawapan pecahan mesti yang paling mudah. So negatif 13/18.
Okey, katakan kamu dapat 4 per 8. Adakah ini yang termudah? Tak boleh, bukan. Sebab masih boleh kecilkan kan. 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. 1 per 2. Jadi inilah yang dipanggil sebagai yang paling mudah bagi pecahan. Okey, so ini adalah contoh untuk contoh 11B. Okey, so ingat ni, ya, ikut tertib mesti kurungan, darab bahagi dan last sekali tambah tolak. So pembahagian dilakukan dahulu. Tukarkan tanda bahagi kepada darab. Okey, yang ni pun kena ingat ni. Contoh 2 bahagi 1 per 4. Tak boleh kan? Sepatutnya kamu tukar dia jadi 2 darab. Bila tukar jadi darab, pecahan yang belakang ni akan terbalik. Okey, 1 per 4 akan jadi 4 per 1. So dia jadi 8 kan? 4, 2 darab 4. 8, 1 darab 1. Jadi bila darab, ingat. Bila darab, macam ni ya. So, bila darab atas ya, dia berbeza dengan tambah tolak. Okey, bawah darab, bawah. 2 darab 5. So, dapat 3 per 10. Ya. Okey, so latih diri 1.3. Okey, cikgu tunjuk satulah contoh. Yang lain-lain nanti anak-anak kena try. Okey, katakan cikgu buat C. Negatif 2, 1 per 2 bagi dengan negatif 3, 1 per 3 tambah dengan, tambah ya. Kadang-kadang kita fikir lain dan tulis lain, dia tak seiring. Okey. So, ada bahagi, ada tambah anak-anak ya. Ni bahagi, ni tambah. So, kalau ikut peraturan dia, kita kena selesaikan bahagi dulu. Tapi nasihat cikgu, jadikan semua pecahan tak wajar dulu. Kepada nombor-nombor bercampur ni. So, negatif 2, 1 per 2. 2 darab 2 tambah 1. So, dia akan dapat negatif 2 darab 2, 4. Dan tambah 1, 5 kan. 5 per 2 bahagi. Biar dulu, sebab kita nak jadikan dia pecahan tak wajar dulu. So, 3 darab 3, 9 tambah 1, 10. So, negatif 10 per 3 tambah negatif 1 per 6. Okey, yang ini tukar jadi darab. Negatif 5 per 2. Darab, bila darab, ingat yang sebelah sini bertukar. So, negatif 3 per 10. Okey. Tambah negatif 1 per 6. Okey, selesaikan yang darab dah. Jadi, negatif 5 darab negatif 3. Negatif darab negatif. Okey, kita dah belajar kan. Negatif darab negatif, dia akan dapat positif. Okey, so dia dapat positif. Okey, atas darab atas kan. 5 darab 3. Bawah darab bawah. So, 2 darab 10. Tambah negatif 1 per 6. Cikgu sambung sini ya. So, tambah kat depan positif tu tak tulis pun tak apa kan. So, dapat 15 per 20. Okey. So, tambah dengan negatif 1 per 6. Okey. Jadi, kita juga dah belajar kan. Sebenarnya kalau kurungan, dia maksud dia darab. Jadi, tambah darab tolak. Tambah darab tolak. Berlainan tanda kan. Jadi, kalau berlainan tanda, dia dapat apa? Tolak. Jadi, kalau cikgu buka kurungan, dia akan jadi macam ni. 15 tolak 1 per 6. Jadi, dia dah jadi tolak kan. Sama kan? Penyebutlah. 20 dengan 6. Nah, apa yang paling mudah? Okey. Nak mudah, darab je 6. Betul. Darab 6. Ni darab 20. Darab 20. Okey. So, 15 darab 6. Berapa anak-anak? Okey, 90. Tolak dengan 20. 1 darab 20 kan. Bagi dengan 120. So, 70 per 120. Jadi, potong. So, dapatlah 7 per 12. So, macam tu lah anak-anak. Okay.
So, cikgu nak kamu cuba ya. Cikgu dah buat C. Jadi, F, B, E, A, D. Cuba. Okay, so gunakan buku tulis ataupun kamu punya kertas. Try buat. Okay, dan boleh bincang dengan guru kamu kalau tak faham ya. Ataupun dengan rakan-rakan. So, okay, cikgu teruskan ya. Kamu boleh pause lah kalau kamu nak buat yang tadi dulu. Okay, so sekarang kita nak menyelesaikan masalah. Okay, jadi standard pembelajaran menyelesaikan masalah yang melibatkan pecahan positif dan pecahan negatif. Macam biasalah kalau punya masalah ni anak-anak kena baca ya. Satu kuis mengandungi 20 soalan. 2 markah diberi bagi setiap yang betul, negatif setengah diberi bagi setiap yang salah. Meling menyertai kuis itu dan menjawab semua soalan. Jumlah markah bagi jawapan yang salah ialah negatif 4. Berapakah jumlah markah yang diperoleh Meling dalam kuis tersebut? Jadi dia tak beritahu berapa soalan ni, kita kena cari dulu. So kita ikut prosedur dia. So anak-anak bila menyelesaikan masalah kena ikut prosedur ni. First, memahami masalah, merancang strategi, dah rancang laksanakanlah dan akhirnya membuat refleksi, kesimpulan. Okey, kita memahami masalah. 2 markah diberi bagi setiap jawapan yang betul. Negatif setengah bagi setiap yang salah. Jumlah markah bagi jawapan yang salah negatif 4. Jadi kita kena cari apa ni? Jumlah markah yang diperoleh kan? Itu info yang kita ada. So itu yang kita faham daripada masalah. So merancang strategi. Positif 2 bagi jawapan yang betul Negatif setengah bagi jawapan yang salah. Jadi cari bilangan jawapan yang salah dengan operasi bahagi. Cari jumlah markah dengan operasi darab dan tambah. Itu kita punya strategi. Okey, so melaksanakan strategi. So, kita kena cari dulu bilangan jawapan yang salah. Okey, so markah yang salah negatif 4. Setiap jawapan yang salah dapat negatif 1/2. So, kena bahagilah. Negatif 4 bahagi negatif 1/2. Jadi, 8. Bermaksud 8 soalan yang salah. Jadi, jumlah markah. Okey, so 20 tolak 8 darab 2 tambah dengan negatif 4. So 20 tolak 8, 12. 12 darab 2, 24 tolak 4 dapat 20. Jadi itulah jumlah markah dia. So itulah jumlah markah. Okey, kenapa tahu? Sebab jumlah markah bagi jawapan yang betul ialah 12 darab 2. So dapat 24. Okey, jumlah markah bagi yang salah ialah negatif 4. Jadi 24 tolak dengan 4. 24 dia dapat jawapan yang betul, tolak dengan yang salah 4, so dapatlah 20. Okey, boleh Okey, so negatif setengah diberi kepada setiap jawapan yang salah. Apa yang dimaksudkan dengan negatif setengah? Cuba nak fikir. Okey, so ini yang cikgu cakap kalau menyelesaikan masalah 4 step ni kena ikut. Memahami masalah, merancang strategi, melaksanakan strategi dan membuat refleksi. Okey, so dah terdiri 1.3. Yang ni wajib sorry. Okey, yang ni kamu bukan wajib. Yang ni kamu kena try. Ada masa kamu cuba. Okey, ini adalah soalan penyelesaian masalah. Kalau ada otak-otak ni anak-anak dia hebat sikit. Kena fikir lebih sikit. Bukan susah. Kena fikir lebih. So, yang ni anak-anak boleh try juga. Ambil masa 10 minit ke apa untuk cuba dan semak jawapan. Yang wajib, yang ni cikgu nak. Kamu memang kena try. So, mahir diri 1.3 daripada buku teks. Okay, so sebenarnya ada 5 soalan. Jadi, 1 sampai 5, mahir diri 1.3 ni saya nak kamu cuba. Cuba sampai dapat betul-betul bincang dengan kawan-kawan. Tak faham dia tanya cikgu, tengok jawapan. Kalau salah, buat kebetulan. Okay, so anak-anak, itu sajalah yang kita lihat pada kali ini, iaitu 1.3 bab 1. Masih nombor nisbah, tapi kali ini kita lihat nombor ataupun pecahan positif dan pecahan negatif. Jadi lepas ni kita akan sambung kepada 1.4 yang melibatkan nombor perpuluhan pula. Perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. So itu saja dari saya untuk kali ini. Selamat berjumpa lagi pada video yang akan datang.